kita naik buku 2 ya. Kita naik kelas buku 2. Kita besar ni buku yang kedua. Kita besar ni buku yang kedua insya-Allah. Okey. Muka surat 9. Ya, muka surat 9 buku 2. Ya, insya-Allah buku 2 kat ni. Dekat skrin ada buku tak? Duit cukuplah tu. So, buku baru. Okay, buku baru namanya Mudhafun Ilaihi. Ya, Mudhafun Ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Mudhafun Ilaihi ni sebelum saya nak baca ni. Jadi untuk mudah kita ingat mudhaf dan mudhafun ilaihi ni adalah daripada dua kalimah isim. Ya. Antar ayah tengok skrin je. Ya. Dekat skrin ada kan? Nampak kan? Okey, tengok dekat skrin tu. Mudhaf dan mudhafun ilaihi. Jadi kedua-dua kalimah mudhaf dan mudhafun ilaihi ini adalah kalimah isim bertemu isim. Isim bertemu isim. Jadi simpan. Hari ini dapat ilmu ya, dalam Al-Quran ada kalimah isim bertemu dengan isim. Okey. Mudhafun ilaihi adalah kalimah isim bertemu dengan isim. Jadi dia tak boleh kalimah fi'il bertemu dengan isim atau isim bertemu dengan fi'il, dia tidak akan disebut mudhafun ilaihi. Jadi mudhaf adalah kalimah isim, kemudian dia bertemu juga dengan kalimah isim. Ya, kalau kita sebut mudhaf saja kalimah itu tidak jelas. Ya, kalimah itu tak jelas. Ya, jadi bila ada dua kalimah yang bersambung, mudhaf dan mudhafun ilaihi, dia menjadi satu kalimah yang sangat jelas yang dipahami. Ya, okey. Maka kita tengok apa yang ditulis oleh pengarang buku ini. Mudah-mudahan kita mohon dengan kita mengambil ibrah daripada kitab ini, ya, pengajaran daripada kitab ini. Mudah-mudahan penulis kitab ini yang menuliskan untuk kita mengenal ilmu mudhafun ilaihi dapatlah bahagian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rahmat dunia dan akhirat buatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, buka gambar tu, jangan tutup. Ya. Dia kata apa? Secara bahasa, mudhaf adalah yang disandarkan. Ya, ingat kalau kita sebut mudhaf apa maksud? Yang disandarkan. Ni dia. Ya, kalau ditanya apa benda mudhaf tu, yang disandarkan. Ya, sedangkan mudhafun ilaihi adalah yang menjadi sandaran. Nampak tak dekat skrin? Itu kecil sangat. Boleh nampak tak dekat skrin? Nampak ya? Nampak. Nampak, alhamdulillah. Kelasnya besar kan? Okey. Kemudian dia kata mudhaf dan mudhafun ilaihi merupakan gabungan. Gabungan dua isim. Ni dua isim. Saya tandakan kat sini. Yang ada buku tandakan dekat buku ya. Dua isim untuk menunjukkan satu pengertian. Macam saya terangkan tadilah. Mesti. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ya, jadi dia bagi contoh mudhaf dan mudhafun ilaihi. Okey, baitu. Baitu ni adalah kalimah isim. Kita dah belajar awal-awal kelas, kita belajar kalimah isim. Paling-paling pun mesti ada tanda di awal atau di akhir kalimah. Kalau di awal kalimah, tandanya bermula dengan alif lam. Manakala di hujung kalimah, tandanya ada tanwin. Dan kena ingat, alif lam dan tanwin tidak boleh dalam satu kalimah. Sampai bila? Sampai dunia kiamat. Ya, itu Allah yang berkehendak macam tu. Kerana
Khusus dengan umum tidak boleh bercantum. Kalau dia khusus, hilanglah umum. Kalau dia umum, datang. Kalau tak ada umum, datanglah khusus. Jadi, tak ada alif lam, di hujungnya ada tanwin. Kalau ada tanwin, tidak ada alif lam. Tetapi, cuba kita tengok kalimah baitu ini. Cuba tengok kalimah baitu ni. Semua nampak kalimah baitu ni? Nampak. Ada alif lam tak? Ada. Ada. Tanwin tak? Tak ada. Okey, buat nota. Buat nota nota kaki. Maknanya di sini bila kita sebut mudhaf, bila kita sebut kalimah mudhaf adalah kalimah isim yang menghilangkan tanda isim. Ya, bila kita sebut mudhaf, dia telah menghilangkan tanda isim. Ya. Namun begitu kita sangat boleh kenal. Sangat boleh kenal. Cakap Melayu betul ke tak betul tu. Kita boleh mengenali kalimah pada kalimah yang kedua. Kalau baitu ni kita tak boleh. Ini isim ke fi'il tak berapa kenal. Kita tengok kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua mesti majrur. Ya, kalimah yang kedua mesti majrur. Cuba tengok ni majrur bil kasrah. Nampak ni? Saya dah tandakan baris bawah ni. Jadi, walaupun kalimah pertama ni kita tak berapa jelas, kita boleh sangat jelas melalui kalimah kedua. Maka dengan sebab itulah dua kalimah ini menyebabkan satu pengertian yang sangat jelas. Satu pengertian. Ya. Jadi dua kalimah baitul khasyab. Ya. Ini kalau kita sebut satu-satu, baitul al-khasyabi. Nampak? Ini majrur bil kasrah. Ini majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Kerana setiap mudhafun ilahi dia mesti pada mauqi', pada kedudukan majrur. Jadi kita pun dah faham fi'il tidak boleh menerima baris bawah. Ya, fi'il tidak boleh menerima baris bawah. Jadi baitul khasyabi adalah itu mudhaf dan setiap mudhaf menghilangkan tanda isim. Artinya tidak boleh ada alif lam. Ini ada tanwin. Atau baitu. Ya, baitu tidak ada alif lam dan ada tanwin. Jadi tulis baitu ni adalah mudhaf dan setiap mudhaf tidak boleh ada alif lam dan mudhaf tidak boleh berdiri dengan sendiri. Ya, dia berkendak kepada mudhafun ilaihi. Ya, sebab kalau kita sebut rumah, dalam dunia ni begitu banyak rumah kan? Maka setiap mudhafun ilaihi adalah dua kalimah yang bersambung dan menjadi satu ayat yang sangat jelas. Maka setiap mudhafun ilaihi dia boleh menerima tanda isim. Tulis, buat catatan. Setiap mudhafun ilaihi dia boleh menerima tanda isim. Buktinya kita tengok ni. Mudhafun ilaihi pada kalimah al-khasyabi ada tanda isim tak? Alif lam. Ya, alif lam ini adalah tanda isim. Lagi setiap mudhafun ilaihi wajib majrur. Setiap mudhafun ilaihi wajib majrur. Ya. Mudhafun ilaihi mesti majrur. Kedua, mudhafun ilaihi boleh menerima tanda alif lam dan mudhafun ilaihi juga boleh menerima tanwin. Tapi tanwin itu hanya berbaris bawah, tanwin kasrah. Katakanlah al-khasyabi ini tidak ada alif lam, maka dia akan jadi baitu khasyabin. Maknanya setiap mudhafun ilaihi boleh menerima tanda isim. Yang tak boleh menerima tanda isim ialah mudhaf.
Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Okay. Ya, mudhaf tak boleh menerima tanda tanwin, tetapi mudhaf boleh menerima semua baris. Sama ada baris depan, baris atas atau baris bawah. Mudhaf tak boleh terima alif lam dan di hujung kalimah tak boleh ada tanwin. Tapi mudhaf boleh terima semua baris. Boleh terima baris depan, boleh terima baris bawah, boleh terima baris atas. Ya, maknanya dia boleh pada kedudukan rafa', boleh pada kedudukan mansub ataupun nasab dan boleh menerima pada kedudukan kasrah. Tapi tak boleh ada tanda tanwin. Itu saja. Manakala mudhafun ilaihi boleh menerima alif lam dan boleh menerima tanwin. Namun begitu buat nota, tanwin yang dia boleh terima hanyalah tanwin kasrah. Setiap mudhafun ilaihi wajib majrur. Makanya majrurnya untuk tanwin hanyalah tanwin kasrah. Itu kena jelas betul-betul untuk masuk lebih lanjut lagi. Jadi cuba kita tengok contoh yang diberi. Baitul khasyabi. Baitu rumah. Rumah banyak, maka dikhususkan al-khasyabi, bambu ataupun buluh. Maksudnya rumah buluh. Rumah buluh. Rumah buluh. Rumah papan. Rumah batu. Macam itulah. Maknanya dia nak bagi tahu rumah itu diperbuat daripada apa? Rumah itu diperbuat daripada bambu. Ini rumah orang. Rumah bambu ni rumah panjang ke rumah apa? Rumah orang asli ke rumah apa? Rumah padam. Okey. Contoh rumah panjang. Jadi rumah tu panjang. Dulu pun ada rumah panjang. Orang duduk setinggan dulu tak? Duduk tulis rumah panjang. Maaf ya, saya bukan kata orang duduk setinggan tak, demi Allah tak. Maksud saya nak bagi faham tu saja. Okey, jelas? Dah dapat jelas? Okey, tengok dia kata kalimah pertama yakni baitu. Baitu artinya rumah. Disebut mudhaf. Sedangkan kalimat kedua yakni al-khasyabi disebut mudhafun ilaihi. Kedua kalimat tersebut sama-sama merupakan isim. Ya. Baitu pun isim. Ya, al-khasyabi juga isim. Bezanya, mesti ada beza. Baitu tidak boleh menerima tanda isim. Al-khasyabi mudhafun ilaihi tidak boleh menerima baris atas dan baris depan. Ingat, setiap mudhafun ilaihi tidak boleh menerima baris atas dan tak boleh terima baris depan. Buat nota. Jadi setiap mudhafun ilaihi sama ada mufrad, musanna, jamak mestilah pada kedudukan majrur. Jadi hari ini lengkaplah kita belajar. Majrur hanya terbahagi kepada dua. Satu didahului oleh harfu jar. Yang kedua didahului oleh mudhaf. Ya, buat nota lagi. Hari ini kita dah belajar pada kedudukan majrur hanya berlaku pada dua keadaan saja. Pertama, didahului oleh harfu jar. Yang kedua, didahului oleh mudhaf. Ya. Itu dua saja yang boleh pada kedudukan majrur. Selain daripada itu, tidak boleh pada kedudukan majrur. Sekali lagi saya ulang, kita belajar majrur ini hanya berlaku pada dua keadaan. Yang pertama, didahului oleh harfu jarrin. Yang kedua, didahului oleh mudhaf. Senang saja. Ya, saya kata, ya, dah kata yang menerima baris bawah hanya pada dua
keadaan. Pertama didahului oleh harfu jar. Yang kedua didahului oleh mudhaf. Bukan mudhaf tu yang baris bawah. Maknanya yang boleh menyebabkan kalimah selepasnya menjadi majrur. Contoh, ya, kalau di sini baitu ini mudhaf, maka al-khashabi mudhafun ilaihi pada kedudukan majrur. Satu lagi pada kedudukan majrur yang didahului oleh harfu jar. Contoh, ya, contoh. Ini ada baitu kan, rumah kan? Kita nak tukar baitu ni daripada baitu ni kepada baris bawah. Ya, kita ambil kalimah baitu ni, nak tukarkan baitu ni kepada baiti. Ya, maka baiti itu mesti didahului oleh harfu jar. Contoh, ya, saya buat ayat satu kalimah sebelumnya, satu huruf sebelumnya yang disebut harfu jar. Tak boleh harfu lain. Ya, kalau atau pun tak boleh. Ya, yang boleh harfu jar saja yang boleh mengubah baitu kepada baiti. Contoh, min baitil khashabi. Ya, ataupun kita sekarang berada dalam kelas. Ya, di dalam kelas. Maka di dalam itu adalah harfu jar. Di dalam itu adalah harfu apa? Jar. Maka harfu jarnya di dalam ialah fi. Fi. So kita sekarang berada di mana? Di dalam kelas. Fi al-fasli. Fi al-fasli. Artinya fi lepas fi mesti kalimah isim dan kalimah isim itu mesti majrur. Okey, boleh ikut tak? Faham tak? Faham. Jadi, kalau di sini baitul khashabi adalah mudhafun ilaihi, dia wajib majrur. Okey, satu lagi yang mesti sebelumnya juga yang akan menerima baris bawah ataupun disebut majrur, sebelumnya mesti huruf jar. Contoh fi, faya, fi. Fi itu adalah huruf jar. Ya. Saya nak tulis tengok. Fi ni huruf apa? Nampak tak? Huruf Nampak jar. huruf jar. Okay, fi ni huruf jar. Lepas huruf jar mesti kalimah apa? Fi, ini contoh. Fil fasli. Tak nampak? Bawah. Tak nampak. Majrur. Nampak tak? Fil fasli. Nampak ni? Fil fasli. Jadi lam pada bawah nampak tak? Tak Nampak. Nampak saja. Fil fasli. Okey, sekarang nampak ni lam baris bawah. Nampak. Okey, sebelumnya huruf apa? Gurau juga. Gurau je. Okey, sebelumnya huruf jar. Jadi ada dua tempat saja yang boleh menerima majrur. Pertama, sebenarnya pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua didahului oleh mudhaf. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, ada dua kedudukan yang sebelumnya yang akan menjadi majrur dan kedua-dua itu mesti kalimah isim. Ini kalimah isim pada kedudukan mudhaf. Ini tengok al-khashabi baris bawah pada kedudukan mudhafun ilahi. Jadi ini disebut majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Sebab pada kedudukan mudhafun ilahi. Okey, ni fi. Ni fi huruf jar. Lepas huruf jar mesti isim. Nampak ni ada alif lam ni. Ya. Dan depannya mesti kasrah. Mesti majrur. Mesti apa? Majrur. Majrur dengan apa? Majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Sebab pada kedudukan mufrad lah. Ya, majrur bil kasrah pada kedudukan isim mufrad. Sebab setiap seorang satu kubur. Ma mana fil qabri? Di dalam kubur. Ma mana fil qabri? Di dalam kelas. Okey, habis. Seterusnya, contoh seterusnya, ya, kitabul ilmi. Contoh seterusnya, kitabul ilmi.
Nampak? Kitabu. Ini adalah mudhaf. Kenapa kita kata ini mudhaf? Sebab tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ya, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kitabu adalah kalimat isim pada kedudukan mudhaf. Al-ilmi. Nampak ni? Baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab dia adalah mudhafun ilaihi. Kitabul ilmi. Buku pengetahuan. Ya, buku pengetahuan. Jadi, dua kalimah sadar menyadar dalam bahasa Malaysia, bahasa Arab disebut mudhaf, mudhafun ilaihi. Ya, tetapi tidak semestinya kitabun akan kekal baris atas. Semesti. Dia boleh kitabah, dia boleh kitabi. Ya, dia boleh kitabal ilmi dan dia boleh kitabil ilmi. Mengikut kedudukan mudhaf ini. Kalau mudhaf ini sebelumnya ada kalimah yang membolehkan dia menjadi maf'ulun bih, maka dia akan bertukar menjadi kitabah. Ya, dia akan bertukar menjadi kitabah. Kalau sebelumnya ada harfu jar, dia akan bertukar kepada kitabi. Ya, jadi kitabu ni tidak semestinya berbaris hadapan. Dia boleh berubah menjadi kitabah apabila pada kedudukan maf'ulun bih. Dan dia boleh bertukar menjadi kitabi pada kedudukan majrur yang didahului oleh harfu jar. Ya, contoh fi kitabil ilmi, di dalam buku pengetahuan. Fi kitabi. Ya, bila ada fi di sini, mesti baris depan ni diubah, ditukar menjadi baris bawah. Kalau di sini pada kedudukan maf'ulun bih. Contoh, ya, contoh naqra'u kitaba. Naqra'u di sini akan jadi kitabah. Naqra'u kitabah ataupun aqra'u kitabah. Aku membaca buku. Contoh saya buat, ya, contoh. Ya, contoh saya tulis kat sini naqra'u. Ya, di sini ada kalimah naqra'u. Ya, betul Kak Jah. Naqra'u. Ya, naqra'u. Ma mana naqra'u? Kami membaca. Kami sedang membaca. Sedang membaca. Kami sedang membaca. Naqra'. Ni baris atas ya, nampak. Naqra'u. Ni nun, ni qaf, ini sukun ya. Ini sukun ya. Naqra'u. Kami sedang membaca. Kitabu ni boleh kekal kitabu ke kena tukar? Kitabu ni tak boleh lagi kitabu. Kena tukar jadi sebab apa? Kitabah ini menjadi maf'ulun bih. Jadi kitabu ni saya risau nanti semua duk ingat bila bila mudhaf baris depan. Risau juga. Okey. Jadi kitabah ni tidak semestinya kekal dengan kitabu. Ya, maksudnya kitabu ni bukan semesti senantiasa baris depan. Ya, dia boleh berubah mengikut kalimah sebelum. Contoh saya buat ni, naqra'u. Naqra'u, kami sedang membaca. Apa objek yang kita baca? Contoh kitabah. Ya, kami sedang membaca buku. Kan? Buku apa yang kamu baca? Sambung dengan al-ilmi. Maknanya kitabah ini pertama kedudukannya adalah maf'ulun bih. Yang kedua kedudukannya ialah mudhafun ilaih. Sebagai mudhaf, bukan mudhafun ilaihi. Sebagai mudhaf. Mana mudhafun ilaihi? Al-ilmi. Okey, faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas? Jelas. Okey. Okey, sekarang dia juga boleh berubah kepada kitabi. Dia boleh berubah kepada apa? Kitabi. Bila dia berubah kepada kitabi? Didahului dengan huruf jar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pandai. Ya, apabila sebelumnya ada huruf
Okey, sekarang saya buat. Ya. Fi. Fi. Fi di dalam kan? Di dalam. Bila di dalam sini boleh pula. Boleh ke kitabah ke tak boleh? Tak boleh. Buka ke baris mana? Buka ke baris bawah. Fi kitabil ilmi. Jadi kitab ini ada berapa fungsi? Yang pertama ada kedudukan majrur. Ya, tukar. Ada kedudukan majrur. Majrur. Kenapa majrur? Kerana didahului oleh harfu jar. Yang kedua dia jadi mudhaf. Sini dia punya conclusion dia. Ya, tengok. Ciri-ciri mudhaf. Tapi saya dah terangkan tadi. Ciri-ciri mudhaf. Apa dia pertama ciri mudhaf? Ingat, mudhaf ada kalimah yang pertama. Dia kata mudhaf harus dibuang tanda isimnya. Macam tadi saya kata. Jadi kalau tak ingat tanda isim apa, maksudnya di sini bila kita sebut mudhaf tak boleh bermula dengan kalimah isim ma'rifah. Tidak boleh mudhaf bermula dengan isim ma'rifah. Maknanya tak boleh bermula dengan alif lam. Ya, tak boleh mula dengan alif lam. Yang kedua, di hujung kalimah tidak boleh ada tanda tanwin. Itulah maksud dibuang tanda isimnya. Nanti kata dibuang tanda isimnya apa benda tanda isim? Iaitu di awalnya tidak boleh ada alif lam dan di hujung kalimah tidak boleh ada tanwin. Okey, tulis siap-siap. Sebab apa nanti bila kata di hujungnya tidak boleh ada tanda tanwin, yang lain tak nampak. Okey. Untuk isim mufrad di hujungnya dikeluarkan tanwin. Maksudnya tinggal baris satu. Untuk musanna, ya, untuk musanna biasanya di hujungnya ada nun kan? Untuk musanna dikeluarkan nun. Boleh? Okay. Bila disebut mudhaf dibuang tanda isimnya, kalau mufrad tahu kan? Isim mufrad dikeluarkan Tak marbutah. bukan dikeluarkan tak marbutah, dikeluarkan tanda tanwin. Jadi Dikeluarkan tanda, betul ke saya cakap Melayu? Apa cakap Melayu? Kalau dia mufrad dikeluarkan tanda tanwin, betul tulisan ya Allah teruknya. Dikeluarkan tanda tanwin. Maksudnya tak boleh ada maksudnya macam mana cakap Melayu? Tidak boleh ada tanda tanwin. Betul ke cakap Melayu? Boleh ada tanda tanwin. Pertama tidak boleh ada tanda tanwin tu artinya baris dua lah. Maksudnya tak ada tanda tanwin, tinggal baris satu. Sama ada baris mah atau fathah atau kasrah. Maknanya tinggal baris satu je. Ya, macam tadilah tinggal baris satu, tinggal dhammah ke fathah ke kasrah. Tak boleh ada tanwin. Tandakan ni, tak boleh ada tanwin. Tanwin ni tak wujud pada kalimah mudhaf. Tanwin tak boleh wujud pada dham pada kedudukan mudhaf. Yang kedua, ni untuk ismu mufrad. Boleh, ini untuk isim mufrad. Untuk musanna dikeluarkan nun di hujung kalimah. Boleh musanna dulu lah ya ke? Dikeluarkan untuk musanna. Musanna dulu dah. Untuk musanna, mana musanna? Musanna. Untuk musanna dikeluarkan huruf nun di hujung kalimah. Di hujung tempat saya kecil. Di hujung kalimah. Contoh. Ya, contoh kalau sebatang pen
qalamun. Bila jadi mudhaf dia jadi qalamu. Kan? Kalau dua batang pen dia akan jadi qalamani ataupun qalamaini. Maka kalau dua ni contoh kalau katakan pen lah. Ya, qalamani atau qalamaini. Masuk. Bila dia jadi mudhaf, dikeluarkan di hujung kalimah. Bila dia jadi mudhaf, tak boleh tulis qalamani ataupun qalamaini. Jadi bila dia jadi mudhaf, yang tinggal apa? Hanyalah qalama atau qalamai. Alah, dia tak boleh. Oh, dia kalau dia tinggal hilang semua. Ya. Dia akan jadi sama ada qalama atau qalamai. Qalamai. Macam ni je lah. Ya. Ya. Apa dia? Dia kalau misalnya mana ada tanwin. Musanna tak ada tanwin. Dia kalau untuk musanna dia akan hilangkan nun di hujung kalimah. Okey, di hujung kalimah. Ingat, bila musanna dia akan keluarkan nun di hujung kalimah. Begitu juga kalau jamak. Ya, begitu juga kalau jamak. Ya, dia akan keluarkan nun di hujung kalimah. Kalau dia jadi mudhaf, muslimuna, dia akan keluarkan nun, tinggal muslim. Kalau muslimin, alah, dia jawab pula. Dia kat sini. Saya tulis di atas lah, sempit sangat tempatnya. Kalau jamak muzakkar salim, ya, dia hanya berlaku pada jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim, contoh, ya, muslimun. Muslimuna. Bila dia jadi mudhaf, dia tinggal muslimu. Dia tinggal apa? Muslimu. Ya. Bila muslimina, kecil sangat. Nah, kesian dia. Ya, dia akan jadi muslimi. Ya. Jadi ingat, bila untuk musanna dan jamak muzakkar salim yang di hujungnya ada nun, maka pada kedudukan mudhaf dia akan mengeluarkan nun. Maka kalau muslimuna, dia hanya tinggal muslimu. Kalau muslimina pun sama, dia tinggal muslimi saja. Nunnya tidak boleh ditulis. Ya, maka tinggallah muslimi. Okey, jelas atau tidak? Jelas. Yang lain? Yang lain jelas tak? Yes. Okey. Tuan Haji Sarifuddin, jawab tu jelas ke Jelas, tak? jelas Ustazah. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau jelas maknanya okey, ingat betul-betul kalau mufrad dia hilangkan tanda tanwin tinggal baris satu. Bila musanna dia keluarkan nun di hujung kalimah. Kalau jamak muzakkar salim pun dia akan hilangkan nun. Maka tinggallah huruf yang berbaki. Ya? Jelas ya? Okey.
Itu kedudukan mudhaf. Itu adalah kedudukan mudhaf. Dan sendiri dia akan. Okey, sekarang yang kedua. Antara mudhaf dan mudhaf ilaihi tidak boleh dipisahkan. Ya, gariskan. Ingat, bila mudhaf ilaihi tidak boleh terpisah. Ya, dia tidak boleh dipisahkan. Jadi, ini kena hati-hati ni. Ya. Bila mudhaf ilaihi tidak boleh dipisahkan. Saya dah gariskan ni. Tidak boleh dipisahkan oleh kalimat apapun. Maksudnya, selepas mudhaf mesti mudhafun ilaihi. Tak boleh lepas mudhaf pergi jumpa huruf jar pula. Tak boleh. Ya, lepas mudhaf jumpa pula fi'il, tak boleh. Sebab kita dah tahu mudhafun ilaihi terbina daripada dua kalimah isim. Okey, jadi ingat yang kedua, mudhaf dan mudhafun ilaihi tidak boleh terpisah dengan apa-apa huruf sekalipun. Yang ketiga, ya. Apa dia? Yang pertama dia mesti dua kalimah isim yang pertama dia mesti dua kalimah isim. Ya, dah. Okey, yang ketiga tengok ni, ketiga mudhaf, nampak ni dia sekarang dia pergi mudhafun ilaihi harus memiliki tanda isim. Ya, nampak ni. Mudhafun ilaihi dia ada tanda apa? Dia mengekalkan tanda isim ni. Ya, dia kata harus memiliki tanda isim. Ya, alif dan lam. Dia boleh menerima alif dan lam. Ya, dia boleh terima apa? Alif dan lam. Atau dia juga boleh menerima tanwin kasrah. Maknanya kalau tidak ada alif lam, kalimah itu tidak bermula dengan alif lam, maka di hujung kalimah itu akan kelihatan tanda tanwin. Tetapi mesti kasrah. Ya, tanwin kasrah artinya berbaris bawah. Ya, berbaris bawah. Okey? Jadi sekali lagi, mudhafun ilaihi harus memiliki tanda isim. Ya, sama ada boleh dia menerima alif dan lam di awal kalimah, atau kalau di awal kalimah atau di awal kalimah tidak ada alif lam, maka di hujung kalimah menerima tanwin. Boleh? Seterusnya, ini yang ketiga ni faham ke tidak? Yang ketiga ni faham ke tidak? Faham Ustazah. Alhamdulillah. Contoh tadi kalau dia bagi situ Baitul Khasyabi. Ya, kalau dia kata Baitul Khasyabi, itu ini adalah kalimah mudhaf. Ya. Kemudian disambung dengan sama dalam buku ada alif lam. Al-Khasyabi. Baitul Khasyabi. Ini baris bawah kan? Ini ada alif lam. Itu yang dikata boleh menerima alif lam. Ya, ini yang pertama, mudhafun ilaihi boleh menerima alif lam. Yang kedua, mudhafun ilaihi juga boleh menerima tanwin sekiranya kalimah itu tidak bermula dengan alif lam. Contoh, kita tulis baitu baitu kat sini sambung je lah. Baitu khashabin. Baitu khashabin. Ba ni boleh menerima tanwin. Kenapa boleh terima tanwin? Sebab di sini tak bermula dengan alif lam. Jadi yang ketiga ini dia menerangkan mudhafun ilaihi boleh menerima alif lam di awal kalimah. Atau kalau tidak ada alif lam, dia boleh menerima tanwin di hujung kalimah. Okay, jelas ke tidak?
Jelas tak? Jelas Ustazah, jelas. Ar-rabi' yang keempat, bila mudhafun ilaihinya terdiri daripada isim musanna, apa maksud musanna? Bilangan 2. Dua. Dan jamak muzakkar salim. Ya, dan jamak muzakkar salim, maka majrurnya dengan ya dan nun. Ya, maka majrurnya dengan ya dan nun. Ya, maka majrurnya dengan ya dan nun. Kalau tadi mudhaf, dia keluarkan nun kan? Tadi mudhaf, dia keluarkan ya dan nun. Tetapi bila mudhafun ilaihi, dia mengekalkan ya dan nun. Nampak? Majrur dengan ya dan nun. Nampak ada nun ni kan? Sebab dia pada kedudukan mudhafun ilaihi. Yang tak boleh menerima nun ialah pada kedudukan mudhaf. Ya, pada kedudukan mudhaf. Okey, yang kelima, bila mudhafun ilaihinya terdiri dari isim mufrad, ya, bila mudhafun ilaihinya terdiri dari isim mufrad, maka bila mudhafun ilaihinya terdiri dari isim mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir, maka majrurnya harus dengan kasrah. Ya, sekejap lagi saya terang. Atau tanwin kasrah. Ya, jadi kalau majrur dengan mufrad, baris bawah pertama yang pada kedudukan kasrah, yang pada kedudukan kasrah. Yang pertama kedudukan kasrah pada kalimah mufrad, isim mufrad. Yang kedua pada kedudukan mufrad ialah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ini jamak, ini muannas, ini salim. Yang ketiga pada kedudukan kasrah ialah jamak taksir. Maka yang menerima baris bawah ada 3. Pertama, mufrad. Kedua, jamak muannas salim. Ketiga, jamak taksir. Ketiga-tiga ini akan berbaris bawah. Ya, akan menerima baris bawah. Boleh? Contoh, kalau mufrad, kalimah isi mufrad, tempat tak ada nak tulis tu lah. Sini boleh tulis lah. Oh, boleh. Okey, contoh, ya, di sini tepi boleh tulis. Ya, boleh tulis lah. Okey, saya ambil kat tepi sini. Ini pada kedudukan mudhafun ilaihi ya, pada kedudukan mudhafun ilaihi. Apa nak tulis? Kasih. Nah, contoh saya buat. Nak buat ya. Kat sini ada tak? Sebut selalu mudah. Lebih jelas. Okey, saya contohkan dekat sini. Kalau seorang muslimat, ni dia kata isi mufrad baris bawah kan? Ni dirujuk kepada mufrad untuk dia kata mufrad yang baris bawah. Tadi mufrad baris bawah contoh tadi baitu khashabin. Ya, ini baitu khashabin. Ini isi mufrad lah ni baris bawah kan? Yang kedua dia kata berbaris bawah ialah jamak muannas salim. Ya, berbaris bawah. Contoh jamak muannas salim, katsirun muslimatin. Ya, kasiru muslimatin. Ini baris bawah. Ini jamak muannas salim. Ya, ramai para muslimah kan. Kasiru ini mudhaf. Muslimatin. Ini baris apa kita sebut ni?
Ni baris bawah. Ni tanwin kasrah. Ini maksud ayat ni. Ya. Jadi bila jamak muannas salim juga dengan baris bawah. Ya. Dengan baris bawah. Contoh kita nak kata kalau muslimat tadi kita nak kata apa? Nak kata apa ya kalau seorang muslimat? Ya. Apa nak jadi kalau katakanlah di sini muslimah seorang perempuan ya. Muslimati. Muslimati baru-baru. Ya. Sebelum ni nak jadikan mudhaf, kalimah apa sebab takut jadi sifat. Muslimun. Ya, di sini kalau seorang kita tulis muslimati. Ya, seorang muslimati. Muslimati. Contoh nak kata Zakiyun muslimati. Ni apa kalimah sebelum ni nak cari. Ya, nak cari kalimah sebelumnya. Ya, muslimati. Jadi muslimati ni majrur bil kasrah. Kemudian datang dalam bentuk jamak muannas salim. Kasiru muslimatin juga baris bawah. Satu lagi dengan jamak muannas salim. Ya, contoh pada kalimah jamak taksir. Jamak taksir. Contoh tadi jamak taksir kita nak buat apa ya? Mudhafun ilaihi. Apa jamak taksir? Kita sebutlah aklami. Aklami. Ini jamak taksir, pen-pen. Ya, pen-pen. Ya, pen-pen. Aklami. Contoh di sini kasiru aklami, banyak pen. Ya, kasiru nisa ya, banyak ni titik. Kasiru aklami. Ini jamak taksir juga baris bawah. Ya. Muslimati. Boleh di sini tak ada alif lam, boleh muslimatin. Ya, pada kedudukan mudhafun ilahi boleh menerima tanwin. Ya. Nak buat apa dia punya mudhaf, nak cari mudhafnya apa dia. Ya. Apa dia muslimatin? Muslimatin ni seorang muslimah. Nak sebut kalimah di depan dia nak jadikan mudhaf, tak ingat apa nak letakkan. Ya. Kasirun tak boleh, kasirun ni banyak. Okey. Jadi muslimatin ni isim mufrad. Muslimatin ni isim mufrad. Muslimatin ini jamak muannas salim, juga majrur bil kasrah. Ini juga majrur bil kasrah, ini juga majrur bil kasrah. Aklami. Ya, aklamin ini juga majrur bil kasrah. Ini maksud ayat yang keempat. Tengok sekali lagi. Bila mudhafun ilaihi terdiri dari isim nombor 5 tadi ya. Bila mudhafun ilaihinya terdiri daripada isim mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir, maka majrurnya, nampak? Maka majrurnya harus dengan kasrah. Ini semua majrur dengan apa? Kasrah. Ya, ataupun tanwin kasrah. Ini semua majrur dengan tanwin kasrah. Kalau nak jadikan majrur dengan kasrah, letakkan alif lam kat sini. Letak alif lam al-muslimati. Maka hilanglah dia punya tanwin. Ya, hilanglah dia punya tanwin. Tinggal baris satu je. Letak alif lam. Ya, semua ni letak alif lam, maka jadilah dia kasrah. Okey, sekarang saya letakkan alif lam. Tadi tak ada alif lam, dia jadi tanwin kasrah. Sekarang letakkan alif lam. Jadi al-muslimati. Diletakkan alif lam. Ya, al-aklamu. Al-aklami. Ya, ini baris bawah. Ini mesti baris bawah. Ya, setiap mudhafun ilaihi mesti baris bawah. Jadi ada 3 kedudukan baris bawah. Pertama mesti isim mufrad,
Yang kedua jamak muannas salim. Yang ketiga jamak taksir. Mana dia susah? 3 je. Nah, ya nak ingat lafaz. Sian. Okey? Tak apa. Kena kerja keras. Allah bagi peluang PKP tak pergi mana-mana, dia kata belajar. Dia kata. Okey? InsyaAllah boleh je. Ya, okey. Sekarang kita pergi seterusnya. Berapa jam? Boleh lagi belajar insyaAllah. Ya. Okey, sekarang kita pergi ambil. Okey, seterusnya. Banyak contoh. Nombor 5 dah. Nombor seterusnya. Pada, tapi cantik sekejap padam dulu ya. Mana pemadam dah hilang. Pada mulanya, mudhaf dan mudhafun ilahi terdiri dari sifat mausuf. Asalnya ialah sifat mausuf. Ya, perhatikan contoh-contoh yang lebih rinci berikut ini. Maksudnya dia buat secara terperinci. Ya, yang pertama dia kata mudhafun ilahi terdiri dari isim mufrad. Ya, sekarang dia khususkan satu. Yang pertama dia kata mudhafun ilahi yang terdiri dari isim mufrad. Isim mufrad ni jangan tak ingat-ingat. Kalau tak ingat habislah. Mufrad artinya satu. Jadi dia kata untuk mufrad, dia kata untuk mudhaf harus dibuang alif dan lam. Untuk mudhaf. Jangan keliru, ni untuk mudhaf. Keluarkan alif, lam. Untuk mudhafun ilahi yang ma'rifah harus majrur dengan kasrah. Okey, sekali lagi. Untuk mudhaf tak boleh ada alif, lam. Untuk mudhafun ilahi mesti ma'rifah dengan majrur. Ma'rifah dengan apa? Majrur. Setiap mudhafun ilahi mesti majrur. Mesti apa? Majrur. Ya, kalimah kedua wajib majrur. Sama ada majrur dengan kasrah atau majrur dengan ya, nun. Ya? Okey. Ini faham tak ni? Jelas? InsyaAllah jelas. Seterusnya, muka surat 12. Ingat ni dia bagi contoh. Ya, ini contoh daripada buku ya, bukan saya buat contoh. Al-baitu al-kabiru. Ya. Al-baitu al-kabiru, rumah yang besar. Ya, rumah yang besar. Ya, al-baitu rumah, al-kabiru yang besar. Jadi rumah yang besar ini adalah al-baitu adalah mausuf, al-kabiru ialah sifat. Jadi bila sifat mausuf kita sebut rumah yang besar. Okey, sekarang dia bila nak jadi mudhaf, keluarkan alif lam. Tinggal baitu. Mudhafun ilahi mesti baris bawah. Jadi tukarkan baris depan kepada baris bawah. Jadi baitul kabiri, rumah besar. Rumah besar. Ya, ataupun kita sebut rumah itu besar. Ya. Senang je. Ini pada kedudukan berbaris hadapan. Ya, di baris hadapan. Di marfu. Ya, dengan dhammah. Okey, sekarang tengok pada kedudukan mansub. Al-baital kabira. Ini mansub, ini sifat. Ya. Tapi kedudukan baris yang berbeza. Okey, keluarkan alif lam, dia tinggal baita. Ya, yang ini baris atas, tukar baris bawah. Baital kabiri. Ini jadi mudhaf, ini jadi mudhafun ilaihi. Okey, ini mansub sifat atau kita sebut sifat mansub merujuk kepada sifat rumah. Ini sifat rumah tu besar. Yang ini bukan. Yang ini dia rumah itu disandar. Dia nak terangkan rumah besar.
Ini rumah yang besar. Ini baitil kabir, rumah itu besar ataupun rumah besar. Ya. Okey, baiti dia jadi mudhaf, al-kabiri mudhafun ilaihi. Okey. Di sini kita tengok baitun ini pada kedudukan mansuf. Kabirun pada kedudukan sifat. Ya. Baitun kabirun. Jadikan dia mudhaf, keluarkan satu tanda dhammah. Tinggal baitu. Ya, yang ni kabirun tukarkan jadi kabirin. Ya, baitu kabirin. Ya, baitu kabirin. Tak ada alif lam, dia akan jadi tanwin kasrah. Ya, tak ada alif lam, dia akan jadi tanwin kasrah. Baitu kabirin. Ya, okey. Ini mansub sifat, ini mudhaf, mudhafun ilaihi. Boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi setakat tu dulu kot. Ya, samalah di sini pun sama. Tak ada alif lam, dia akan jadi baitan kabiran. Di sini baita kabirin. Ya, maknanya di sini dia ada tanwin sebagai mansub. Sebab mansub boleh menerima tanwin. Kabiran ini sifat. Ya. Mansub sifat atau kita sebut sifat mansub mesti sama. Kalau dia punya mansub baris atas, kabiran juga mesti baris atas. Ya, berbeza dengan mudhaf, mudhafun ilaihi. Ya, berbeza. Tak sama. Inilah perbezaan antara sifat mansub dan mudhaf, mudhafun ilaihi yang bila kita baca Al-Quran sangat banyak. Okey, ini pada kedudukan majrur. Ya, baitin kabirin. Ya, baitin kabirin. Maksud semua sama, cuma pada kedudukan yang berbeza baris. Kenapa kedudukan beza baris? Mesti ada kalimah sebelumnya yang mengubahnya. Macam saya bagi tahu tadi yang kita baca naqra'u kitaba. Kenapa ditukar baris? Sebab ada kalimah fi'il dan fa'il. Okey. Okey, baitin kabirin. Ini mansub, ini sifat. Baiti tak boleh baitin sebab ini mudhaf. Mudhaf tidak boleh ada tanda tanwin. Kabirin ini adalah adalah mudhafun ilaihi. Ya, jelas? Okey, alhamdulillah. Jadi saya ingat ada lagi soalan nak tanya? Itu pada kedudukan semua pada kedudukan isim mufrad. Ya, semua ini adalah isim apa ni? Isim mufrad. Untuk musanna ada tambahan alif nun. Ya, untuk musanna ini yang muka surat 13 semua untuk musanna. Ya, tengok bila untuk musanna mudhaf dan mudhafun ilaihi yang terdiri dari isim musanna. Musanna bilangan 2. Pertama, untuk mudhaf dengan cara mengeluarkan alif. Ya, masa saya belajar guru saya kata jangan sebut buang. Ya, mengeluarkan alif dan lam. Itu untuk apa? Untuk mudhaf. Ya, bila mudhaf tak boleh bermula dengan alif dan lam. Juga nun di hujung kalimah. Okey, gariskan dekat kitab tu. Ya, tulis dekat kitab tu, tulis gariskan. Ya, bila untuk musanna ni ya. Ni musanna ni kan. Ni musanna. Untuk mudhaf tidak boleh bermula dengan apa? Tidak boleh ada alif dan lam. Ya, keluarkan alif dan lam. Itu untuk mudhaf. Juga ini alif dan lam untuk mudhaf. Okey,
juga maknanya ada lagi. Ya, juga mengeluarkan nun. Ya, di mana? Di hujung kalimah. Ya, sebab kalau musanna di hujungnya mesti ada alif nun atau ya nun. Maka nun itu mesti dikeluarkan. Ingat keluarkan nun yang terdapat di hujung kalimah sebagai tanda musanna. Okey, tadi saya dah buat contoh kan? Okey. Seterusnya B untuk mudhafun ilaihi wajib ataupun harus dengan majrur ya nun. Mana kalau mudhafun ilaihi dia kekal dengan ya nun. Jangan pula dikeluarkan nun tu pula. Nun tu dikeluarkan hanya untuk mudhaf. Sebab tu kalau dengan bahasa Arab ni kena clear, kena jelas, kena wadih. Ya, kena jelas betul-betul. Tak boleh celaru. Nanti dok kata mudhaf yang tak boleh dengan nun, pergi tukar mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dia mengekalkan tanda isim. Ingat, mudhafun ilaihi dia selama-lama boleh mengekalkan tanda isim. Yang tak boleh ada tanda isim pada kalimah mudhaf. Ya, jadi tanda isimnya sebab asal tanwin itu ialah nun sukun. Maka untuk mufrad dikeluarkan baris dua. Ya, tinggal satu. Untuk musanna keluarkan nun di hujung kalimah. Begitu juga untuk jamak muzakkar salim keluarkan nun di hujung kalimah. Itu untuk mudhaf. Untuk mudhafun ilaihi jangan dikeluarkan nunnya. Dan jangan dikeluarkan tanda tanwin. Biarkan. Sebab untuk mudhafun ilaihi, dia tak kacau. Dia tak kacau alif lam, dia tak kacau tanwin. Biar pilih dekat situ. Ya, hanya satu yang wajib ingat. Untuk mudhafun ilaihi, selama-lamanya dia kekal dengan majrur. Tulis besar-besar. Ya, mudhafun ilaihi selama-lamanya dia hanya menerima majrur. Maknanya dia tidak boleh menerima marfu' dan dia tidak boleh menerima mansub. Dia tidak boleh menerima kedudukan rafa' dan nasab. Ya, tak boleh menerima rafa' dan nasab. Yang dia boleh terima apa? Sekadar majrur sahaja. Ya. Ya, jadi contoh untuk bilangan 2 al-baitani. Ini adalah untuk bilangan 2. Mana tanda 2? Ada ditambah alif dan nun. Tadi alif dan nun ni adalah untuk bilangan 2. Jadi yang dia suruh keluar, apa dia? Nun. Jangan keluar alif pula. Ya. Kalau dikeluarkan alif, dah tinggal balik mufrad. Nampak? Kalau keluarkan alif, dah tak nampak musanna. Dia jadi balik mufrad. Al-baita. Balik mufrad lah. Faham tak? Kalau saya keluarkan alif dan nun, dia dibaliklah jadi mufrad. Al-baita mufrad lah. Dah tak nampak musanna. Maka kekalkan tanda musannanya iaitu dengan alif. Tetapi keluarkan nun. Keluarkan apa? Nun ni tak nak. Tinggal bunyinya apa? Al-baita. Ya. Okey. Al-kabirani bi'fi dia. Jangan kacau. Sebab nun dah memang berbaris bawah. Dan kita faham bila mudhafun ilaihi dia mesti majrur. Ya, dan dia tak kacau alif lam. Dia tak kacau alif lam. Yang mesti dia mesti majrur. Itu saja. Untuk mudhafun ilaihi dia mesti majrur. Jadi sekarang ni tak payah tengok, tak payah tukar, tengok sini pun dah pandai. Nampak? Ya, cuma bila untuk jadikan mudhaf, alif lam ni mesti dikeluarkan. Maka jadilah dia baital kabiraini. Ya, ingat untuk majrur dia mesti dengan ya nun. Sebab alif ni pada kedudukan marfu. Ini pada kedudukan marfu. Pada kedudukan majrur dia mesti dengan ya nun, ya fathulin dan nun mesti kasrah. Jadilah dia baital kabiraini. Ya, boleh? Okey, ini untuk bilangan berapa? Bilangan musanna. Bilangan musanna. Okey, saya rasa cukuplah kot sampai 2 je ya. Insan rafiqus
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر